السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu pada petang ini untuk sama-sama kita membaca sebuah kitab yang ringkas atau risalah yang ringkas berkenaan dengan hukum syurbid dukhan, hukum merokok. Baik, yang di karang ataupun asalnya adalah risalah, surat penjelasan dari Syekh Abdul Rahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, yang diterjemahkan oleh Al-Akh Abdullah Izzat wafaqahullah. Baik, diterbitkan oleh Karya Peace wafaqahumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada mereka. Baik, dan kita semua. Baik, jadi kita lihat apa yang nak disampaikan oleh penerbit dan juga penterjemah. Baik, jadi terbitan buku elektronik ini, e-book ini, jadi hadiah lagi lah, maksudnya free lah untuk umat Islam di Malaysia. Masya-Allah. Baik, amin. Semoga Allah menerima amalan kami serta menjadikan buku ini bermanfaat bagi sekalian pembaca. So doa ni kita kena baca lah kan, doa penerbit dan juga penterjemah dan mereka yang terlibat dalam proses penterjemahan. Baik, ini adalah terjemahan buku ini, terjemahan bagi sepucuk surat. Jadi sepucuk surat, asalnya surat balas yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah kepada anak muridnya Syekh Ali bin Hamad As-Salihi, yang bertanya kepada beliau tentang hukum merokok di sisi Islam. Baik, jadi ini ada sedikit biografi Syekh Abdul Rahman ibn Nasir As-Sa'di At-Tamimi. Jadi beliau berketurunan Bani Tamim yang kita dah sebut sebelum ni dalam salah Ramadan sebelum ni, tentang syarah kitab Syekh Jarullah kalau tak salah itu. Beliau dilahirkan di Unaizah di daerah Al-Qasim pada tahun 1889 Masihi, 1307 Hijrah. Baik, ibu beliau bernama Fatimah bint Abdullah Al-Utsaimin, meninggal dunia ketika beliau berumur 4 tahun. Dan ayahnya Syekh Nasir As-Sa'di, imam dan tenaga pengajar di sebuah masjid di Unaizah, sama juga meninggal ketika beliau berumur 11 tahun, ketika masih kecil. Baik, kemudian Syekh dijaga oleh ibu tirinya dan kemudian dijaga oleh abangnya Hamad bin Nasir As-Sa'di. Baik, antara guru beliau ialah Syekh Ibrahim bin Hamad bin Jasir. Ini antara guru beliau yang terawal. Beliau juga mempelajari ilmu fiqh dan bahasa Arab dengan Syekh Muhammad bin Abdul Karim Asy-Syibil. Beliau mengambil ilmu dari Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti
Semoga Allah merahmati mereka semua serta meluahkan kubur mereka semua. Allahumma amin. Di antara anak murid beliau yang paling terkenal ialah Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau merupakan pengganti yang dilantik sendiri oleh Syekh As-Sa'di untuk menggantikan tempat beliau sebagai guru di masjid Jami' Unaizah. Selain itu, anak murid beliau juga yang ma'ruf, yang terkenal ialah Syekh Abdullah Ibn Abdul Rahman Al-Bassam, pengarang Taisir, pengarang syarah pada Umdatul Ahkam. Baik, pada tahun 1354 Hijrah, ketika beliau berusia 47 tahun, beliau menyiapkan magnum opus beliau yang bertajuk Taisirul Karimur Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan, yang juga dikenali sebagai Tafsir As-Sa'di. Ini antara tafsir yang antara yang ringkas dan juga yang terbaik, yang maksudnya yang ringkas dan juga yang terbaik, kerana tafsir yang kita kata mustaqim, kita kata tafsir yang fi tijahi salafiyah, iaitu dari sudut penafsirnya adalah seorang yang salafi, yang kita kata walhamdulillah bertepatan dengan manhaj salaf. Baik, beliau banyak menulis karya-karya yang bermanfaat, yang tak mungkin boleh dimuatkan sebenarnya. Memanglah tak mungkin nak dimuatkan semuanya kat sini kan. Baik, semoga karya Peace diberi kekuatan dan taufik oleh Allah untuk menterjemahkan ke semua karya-karya beliau, insya-Allah. Baik, ini kita kata beliau ada sekarang ni ada mausu'ah, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, dihimpunkan karya-karya beliau. Jadi yalah, kita harapkan mungkin ada yang boleh menterjemahkan. Semoga Allah mempermudahkan mereka yang berusaha untuk menterjemahkan, untuk menyampaikan karya ulama yang sangat bermanfaat, kerana mengandungi bimbingan dan juga taujihat, nasihat, serta ilmu yang bermanfaat, yang setiap hari kita perlukan kepada ilmu yang bermanfaat. Sebagai bentuk kita kata penambahan ataupun penambahan iman, kerana tidak ada perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk minta tambahan melainkan ilmu. Rabbi wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Nabi, Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, Rabbku, zidni ilma, tambahkanlah kepadaku ilmu. Sebab itu kata para ulama, tidak ada permintaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah perintahkan untuk minta penambahan melainkan ilmu, kerana ilmu itu adalah kehidupan bagi hati kita. Kalau kita tidak ada ilmu, hati kita mati dengan kejahilan. Baik, pada tahun 1376 Hijrah, iaitu bersamaan 1956 Masihi, ketika berumur 68 tahun, beliau menghembuskan nafas yang terakhir akibat kompilasi darah tinggi dan aterosklerosis, saluran darah tersumbat. Semoga Allah merahmati beliau, meluaskan kubur beliau serta mengganjari beliau syurga yang tertinggi. Allahumma amin. Baik, semoga kandungan surah ini memberikan manfaat buat mereka yang membacanya. Semoga Allah memberikan hidayah dan kekuatan buat para perokok untuk berhenti merokok, dan semoga Allah menjauhkan kita yang tidak merokok ini daripada kekejian ini. Semoga Allah memberikan kepada setiap pembaca ibu ini kesihatan, keselamatan dan keamanan di dunia dan di akhirat. Amin. Baik. Bila diterjemah ni? 22 April, 28 Syaban itu. Baik. Waffaqahullah. Baik. Hukum merokok. Baik, kita bacalah. Ini merupakan sepucuk surat daripada Fadilatul Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Beliau membalas persoalan yang saya kemukakan disebabkan oleh satu perbincangan antara saya dan seorang Muslim tentang hukum merokok. Memandangkan risalah ini sememangnya tidak diketahui umum, saya mengambil inisiatif untuk menyebarkannya. Kerana takut akan dosa menyembunyikan ilmu, juga kerana mengharapkan agar Allah menjadikan tulisan ini bermanfaat bagi diri saya, penulisnya, serta sekalian umat Islam. Sesungguhnya dia Maha Dermawan lagi Maha Pemurah. Baik. Jadi ini merupakan
asalnya adalah risalah, sepucuk surat yang dibalas oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di kepada kita kata salah seorang muridnya yang meminta penjelasan tentang hukum rokok. Jadi antara, kalau kita boleh dapat nampak di sini, penulis yang menulis risalah ini, yang disebarkan, kemudiannya disebarkan risalah ini, maksudnya dia telah mengamalkan. Apabila dikata di sini dia ikut dosa menyembunyikan ilmu, subhanallah, ini antara satu bentuk kita kata taufik dari Allah untuk mengamalkan ayat-ayat Allah, untuk mengamalkan Al-Quran. Kerana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Ini Allah Taala mengancam orang-orang yang menyembunyikan ilmu, iaitulah apa? Mereka akan dilaknat setelah mereka telah diberikan penjelasan, setelah mereka mempunyai ilmu, diberikan penjelasan, diberikan kemudahan untuk mengetahui ilmu, mendapat kejelasan dalam ilmu, dalil dan hujah, maka sepatutnya mereka menyebarkan ilmu tersebut dan tidak menyembunyikan ilmu tersebut. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala mengancam orang yang menyembunyikan ilmu. Baik, jadi ini satu taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk penulis surat tersebut. Beliau mengambil inisiatif untuk menyebarkannya, kerana takut akan dosa menyembunyikan ilmu. Jadi kalau ini kita tersikap ini yang ada pada setiap orang Islam, setiap kaum muslimin, tak kira sama ada penuntut ilmu ataupun orang awam, ataupun mereka yang mustafid, ataupun mereka yang mengambil faedah dari ilmu, tidak kira apa kita kata peringkat. Tak semestinya perlu menjadi seorang ulama dulu baru boleh nak menyebarkan ilmu. Maksudnya atas kapasiti masing-masing, atas kemampuan masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha fattaqullaha mastata'tum. Allah Subhanahu wa taala tak membebankan kita melainkan apa yang mengikut kemampuan kita. Bertakwalah kepada Allah mengikut kemampuanmu. Dan apa yang mengikut kemampuan kita. Sebab itu kalau kita lihat balik, kalau semua umat Islam ada perasaan ingin menyebarkan Islam mengikut kemampuan dan kapasiti masing-masing, tanpa memberikan alasan kononnya belum lagi alim ataupun belum lagi sampai maqam ke apa ke, itu sebenarnya adalah hanya alasan untuk tidak kita kata melakukan kebaikan. Sedangkan apa, tafsir para ulama berkenaan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, wa qulu lin-nasi husna, ataupun berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik. Wasiat Allah Subhanahu Wa Taala, antara isi kandungan perjanjian Allah Subhanahu Wa Taala dengan Bani Israel, bagaimana Allah perintahkan mereka untuk berkata kepada manusia dengan perkataan yang baik. Termasuklah perkataan yang baik adalah menyebarkan manfaat. Termasuklah perkataan yang baik adalah amar ma'ruf nahi munkar. Itu termasuk daripada wa qulu lin-nasi qawlan wa qulu lin-nasi biqaulin hasan, ittaqillaha haitsuma kunta wa qulu wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Yani bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Termasuklah akhlak yang baik adalah menyebarkan ilmu, menyebarkan manfaat. Bahkan ini adalah antara sebaik-baik kebaikan, iaitulah sebaik-baik kebaikan. Kerana mengajak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengajak kepada hukum hakamnya, mengajak kepada mentaati Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi diri dari maksiat dan juga dosa. Baik, berikut merupakan teks soal jawab yang telah ditulis oleh penulis rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada anakmu Ali bin Hamad As-Salihi kepada Fadilatul Syekh yang dimuliakan Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Jadi anak ni maksudnya panggilan kita kata apa, panggilan penghormatan ataupun kita kata bentuk tawadhu' seorang penuntut ilmu kepada gurunya yang sudah maksudnya sudah tentulah apa, kita kata di sini lebih tua berbanding beliau, jadi dipanggil anak. Macam kita kata dalam hadis Nabi SAW ketika naik Isra' dan Mi'raj, ketika Mi'raj ke langit, bertemu dengan nabi-nabi yang senior, nabi-nabi yang berpangkat bapa kan, yang lebih tua.
Seperti Nabi Ibrahim kan, marhaban bibni salih kan. Maksudnya mereka panggil apa, dengan panggilan yang menunjukkan apa kita kata bentuk rahmat mereka. Mereka panggil anak kan. So sama juga sebaliknya, kita kata untuk seorang penuntut ilmu yang lebih muda, maka boleh dia memanggil gurunya yang kita kata yang lebih tua, sebagai apa, dengan kita kata walidi kan, atau kata abi ke, walidi. Abi tu pelik sikit lah, selalunya orang katakan minal walid, al-walid, macam murid-murid Syekh Abdul Muhsin Abbad, mereka panggil samahatul al-walid al-syekh, Syekh Al-Walid, yakni bapa, sebagai satu bentuk penghormatan, walhal mereka bukannya anak kandung syekh tersebut, tetapi sebagai satu bentuk penghormatan, di tashrif, ta'zim, untuk mengagungkan dan juga memuliakan apa, guru. Jadi dipanggil anak ini sebagai satu bentuk tawaduk. So itu dikatakan di sini dalam surat ini pun dia menggunakan dengan membahasakan dirinya sebagai anakmu. Baik, dalam Al-Quran kalau kita tengok, Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan apa, menggunakan lafaz apa, aban, maksudnya bapa, untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah dalam, kalau kita tengok dalam surah tak salah Al-Ahzab. Al-Ahzab ayat 40. Maka Muhammadun dalam surah Al-Ahzab ayat 40, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Baik, maaf, ini ayat menafikan tentang bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam macam orang biasa. Maaf, An-Nabiyyu awla bil mu'minin. Maaf, An-Nabiyyu awla bil mu'minin, dalam surah An-Nabiyyu awla bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Baik, An-Nabiyyu dalam surah Al-Ahzab ayat 6. An-Nabiyyu awla bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhu wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah, ila akhir al-ayah. Maksudnya apa? An-Nabiyyu Muhammadun, An-Nabi ay Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahaqqu bil mu'minin min anfusihim fi kulli ma da'ahum ilaih. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni lebih kita kata lebih aula untuk orang beriman berbanding diri mereka sendiri. Kan? Kat situ kalau kita tengok balik ada dalam qiraat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ay aba bil mu'minin, ataupun An-Nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa aba'uhum, ataupun wa azwajuhu ummahatuhum. Maksudnya apa? Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala sifatkan isteri-isteri Nabi ini adalah ummahatuhum, ibu-ibu mereka. Maksudnya bimanzilati ummahatihim, bimanzilati ummahatil mu'minin. Kalau isteri-isteri Nabi ini adalah seperti kedudukan ibu-ibu kaum beriman, orang-orang beriman, ummahatul mu'minin, maka sudah tentulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bimanzilatil ab, bimanzilati kita kata apa, abaihim. Betul, Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti bapa mereka. Maksudnya yang berhak untuk mereka hormati, yang berhak untuk memberi bimbingan kepada mereka, yang berhak untuk dimuliakan. Itu dimaksudkan. Sebab itu datang dalam qiraat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, iaitulah datang dengan penambahan ataupun dengan bacaan Abdullah bin Mas'ud, iaitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni adalah bapa kepada mereka. Iaitu kenapa? Kerana isteri-isterinya adalah ibu mereka, adalah ibu kaum mukminin. Baik, sebab itulah kalau kita lihat guru ini dia bimanzilatil ab, dia seperti bapa. Cuma kalau guru kita tu masih muda ataupun hanya beza 2-3 tahun ataupun 5 tahun ke, takkan nak panggil bapa pun kan, ataupun tak panggil anak kot kan, atau nak bahasakan diri kita anak, tak kenalah. Maksudnya kena lihatlah pula usia kan. Kalau dia tu dah memang
memang sebaya dengan bapa kita, maksudnya tak menjadi masalah untuk kita bahasakan kita ni sebagai anak dia, kan, ataupun dia sebagai bapa, kan, macam tu. Maksud tak menjadi masalah sebagaimana dalam mukadimah surat ini. Jadi tak menjadi masalah kita membahasakan diri kita anak kepada guru kita yang lebih tua, yang munasabah lah kita kata, yang berpangkat, maksudnya dia tua lah, maksudnya kalau dia dah maksudnya sebaya dengan ayah kita, memang layak lah untuk kita panggil dia ayah, kan, bapa ke, tak menjadi masalah, kita membahasa kita anak. Tapi kalau setakat beza 5-6 tahun ataupun 2 tahun tu, panggil akhi je, kan, panggil al-ah ke, ataupun panggil guru, panggil dengan panggilan yang mulia lah. Tapi tak sesuai lah kalau nak panggil anak, kan, membahasakan diri kita dengan anak. Baik, tapi kalau nak panggil juga tak menjadi masalah pun, tapi pelik lah, kan, pelik je lah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam surat dia ni mulakan dengan salam. Baik, saya memohon agar Tuan Guru memberikan faedah kepada kami berkenaan hukum merokok serta perniagaannya. Apakah hukumnya, haram atau benci, yakni makruh? Saya mohon berikan fatwa kepada kami, moga Tuan Guru beroleh ganjaran. So di sini antara adab soalan, adab bertanyakan soalan kepada guru. So surat ni kita nampak di sini seorang penuntut ilmu bertanyakan melalui risalah, melalui surat yang diutuskan. So kita tengok di sini adab untuk bertanya, bagi salam, kemudian sebut nama dia, sebut nama dulu, kalau ditujukan kepada siapa. Kalau dalam surat tu bagi salam, jadi macam sekarang ni tak hantar surat dah, kan. Ni dulu lah, zaman dulu ni tak ada WhatsApp lagi, tak ada Instagram ataupun Telegram apa semua tu, tak ada lagi. Jadi hanya hantar surat. So kalau zaman sekarang ni hantar WhatsApp dekat ustaz, bagi salam dengan adabnya. Kalau kita praktikkan adab sebenar, kalau yang dah kenal tak apalah, kalau ustaz dah kenal tu tak apa. Tapi yang belum kenal, nombor baru, maksudnya sebaiknya bagi salam, perkenalkan diri dulu, supaya guru itu ataupun ustaz itu, guru kita itu, dia tahu, dia kenal siapa yang tanya ni, laki ke perempuan, kan. Supaya apa? Supaya dapat gambaran umum bagi guru tu nak jawab siapa dia ni, dia ni dari mana. Sebaiknya perkenalkan diri dulu, jangan terus kadang-kadang tu kalau kita tengok yang hantar mesej ni, dia terus ustaz apa hukum, dia tak ada adab lah, maksudnya kurang adab. Bukan tak boleh, boleh, memang bergantunglah kepada sejauh mana ustaz tu nak jawab atau guru tu nak jawab. Tetapi sebaiknya bagi salam dulu, bagi salam. Tak kita kata tak rugi pun kalau bagi salam. Hatta kita tulis tu dapat pahala kalau kita bagi salam, kan. Dapat pahala apa yang kita tulis. Kalau kita tak tulis, katakan tak tulis, maksudnya rugilah. Kemudian satu bentuk adab bila kita bertanya dengan guru kita melalui mesej, melalui WhatsApp atau melalui Telegram ke dan sebagainya, maka kena bagi salam. Kalau belum kenal, guru kita tu belum kenal, ataupun orang yang kita nak tanya tu ustaz ke apa ke, belum kenal, sebaiknya perkenalkan diri. Kerana Islam sangat menekankan adab, supaya kita menjaga maslahah, kebaikan. Dan bila orang yang beradab ini, dia bagi salam, dia kenalkan diri, barulah si guru itu semangat nak jawab. Dia kenal siapa, rupanya ni orang yang dia pernah jumpa ke. Kalau dia pun tak kenal, kan, kadang-kadang tu letak pun profile picture pun kartun, kan, kemudian menggerunkan, tengok profile picture tu kadang-kadang naga lah, apa benda lah, kan. Kalau dia dah kenal tak apalah, ni tak kenal lagi, entah siapa-siapa, scammer ke apa, kan. Dia takut lah, maksudnya dia akan menimbulkan syak wasangka, laki ke perempuan betul ke ni, entah fake account ke apa ke. Jadi sebenarnya kena elakkan, maksudnya kena elakkan segala kita kata waham ataupun sangka buruk, su'udzan dari pihak yang nak ditanya. Sebaiknya kita perkenalkan diri, sekalau orang yang kita nak tanya tu belum kenal kita. Ini dalam konteks zaman sekarang lah, kan. Zaman dulu tak ada masalah lah, sebab memang dia orang hantar surat tu dengan nama dia orang dan juga pada si pengirim. So kena praktikkan lah sebagai bentuk adab. Baik, saya memohon agar Tuan Guru memberikan faedah tadi, memberikan faedah kepada kami berkenaan hukum merokok serta perniagaannya. So dia nak tanya tentang hukum merokok serta apa yang berkait dengan merokok lah, yakni perniagaan, jual beli. Maksudnya berkait dengan thaman, harga rokok dan juga perniagaan. Baik, adakah hukumnya haram atau dibenci, makruh? Baik, so di sini nampaknya
si bertanya ini, murid yang bertanya ini, dia dah ada gambaran hukum rokok ni berlega pada apa kita kata fikirannya dan juga pada pemahamannya, berlega bagi beliau pada zahirnya berlega pada sama ada haram ataupun makruh. Sebab itu yang dia mintakan penjelasan. Baik, so dia mintakan fatwa daripada gurunya ini, dan tengok dia menutup soalannya dengan adab lagi, moga tuan guru beroleh ganjaran. Nampak adab, doa lagi. Mula tadi dengan doa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa lah, salam kita ni doa untuk orang yang kita bagi salam tu. Kesejahteraan, semoga Allah limpahkan kepada kamu kesejahteraan. Assalam, nama Allah Assalam. Baik, jadi apa kita kata, satu bentuk doa. Kemudian ditutup lagi soalan ini dengan doa lagi, semoga tuan guru beroleh ganjaran. Aftuni ma'jurin, selalu macam tu kan, bagi fatwa kepada kami, semoga Allah bagi ganjaran. Itu paling ringkas. Ataupun nak ungkapkan dengan bahasa Arab, ahsanallahu ilaikum ke, ghafarallahu laka ke, Allah, semoga Allah ampunkan kau, semoga Allah memberikan ganjaran ke, apa ke, tak kira jazakallahu khaira ke, tak menjadi masalah, barakallahu fikum ke, doakan keberkatan. Yang penting kita doakan. Kerana apa? Sabit juga dalam hadis, kalau kita doakan kebaikan kepada orang lain, maka malaikat juga akan aminkan. Kita juga akan dapat, insya-Allah. Baik, jadi tak rugi pun kalau kita rajin sikit type kan. Ni malas kan, doa pun kadang-kadang tu macam nak tak nak je kan, JZZK kan. Kalau salam bagi pendek kan, wassalam. Tapi kalau taklah menjadi masalah kalau nak dalam tergesa-gesa, dalam maksudnya kalau dalam keadaan dia nak cepat ke apa, tak menjadi masalah. Itu bergantung pada uruf lah, tak menjadi masalah. Baik, tapi ala kulli hal, kesimpulannya kena beradab lah. Jawapannya, baik, Syekh pun jawab, dengan taufik daripada Allah, kami memohon daripadanya petunjuk buat kami serta saudara kami yang muslimin. So Syekh menjawab pun minta lagi taufik daripada Allah. Rokok serta jual beli yang berkaitan dengannya adalah haram. Tidak halal bagi seseorang muslim untuk melibatkan diri dengannya, sama ada menghisapnya maupun meniagakannya. Sesiapa yang selama ini terlibat dengannya, wajib bagi dia untuk bertaubat dengan sebenar-benarnya, sebagaimana wajib baginya untuk bertaubat daripada segala dosa yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya Allah perintahkan kita hari-hari kena bertaubat dari dosa. Ya bani Adam, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'a fastaghfiruni. Wahai anak Adam, sungguhnya apa? Kalian melakukan kesalahan siang malam pagi petang, dan aku mengampunkan dosa-dosa kalian. Ampunan kepada aku, nescaya aku akan ampunkan. So nak menunjukkan di sini kita hari-hari wajib bertaubat daripada kesalahan. Baik, jadi wajib bertaubat daripada merokok. Demikian itu kerana ia termasuk dalam keumuman nas syarak yang menunjukkan pengharamannya, sama ada dari sudut keumuman lafaz maupun pada maknanya. Maksudnya dari mana Syekh menghukumkan ataupun mengeluarkan hukum haram atas perbuatan menghisap rokok dan juga perkara yang melibatkan jual beli rokok ini, iaitulah berdasarkan apa kata Syekh, keumuman lafaz yang terkandung di dalam apa, di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah, dan juga maknanya, mafhum yang terkandung di dalam nusus, iaitu nas syara'. So Syekh tak keluarkan hukum itu berdasarkan hawa nafsu, tetapi istimbat beliau daripada apa, daripada nas Al-Quran, iaitulah keumuman lafaz. Itulah berdasarkan kaedah al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ini banyak ditakrirkan oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kaedah-kaedah yang beliau himpunkan, sama ada dalam kaedah tafsir ataupun dalam qawaidul fiqh, qawaidul fiqhiyah yang dikarang oleh beliau. Jadi Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ada beberapa risalah yang menghimpunkan tentang qawaid fiqhiyah dan juga muzakkirah usulul fiqh, qawaidul fiqhiyah, dan juga qawaid al-hisan muta'alliqati al-muta'alliqah bi tafsir al-Quran. Dalam kita kata tafsir pun ada kaedah ini beliau sentuh. Baik, dan asalnya kaedah al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab ini adalah kaedah yang diungkapkan oleh ulama dalam asbabun nuzul, asbabun nuzul ayat. Baik, jadi anda tak mau nak bahaskan panjanglah lebar, jadi kita ringkaskan di sini. Baik,
Jadi ataupun mahupun pada makna, yakni makna yang terkandung di dalam nusus, di dalam nas Al-Quran dan juga As-Sunnah yang diistinbat oleh para ulama, maksudnya kalau kita nak buka Al-Quran, memanglah tak ada dalam Al-Quran ni ayat Quran yang kata la tashrabud dukhan ke kan, jangan kamu isap rokok ke kan, wala apa kita kata jangan kamu isap rokok. Tidak adalah nas yang sarahah, yang sarih, yang jelas. Memanglah takkan jumpa sampai kiamat pun, memang tak ada dalam Quran, dalam hadis nas yang sarih, yang kita kata yang jelas menyebut rokok tu ad-dukhan ke Marlboro ke apa ke, memang tak jumpa lah kan, memang tak jumpa. Macam tak jumpa, kita takkan jumpa lah dalam Quran ni kata kasbah tu haram. Tetapi apa yang disebut dalam Quran al-khamr, arak, apa yang hukum yang seangkatan dengannya ada arak kan, dan seangkatan dengannya haram. Baik, jadi itu maksudnya apabila Syekh mengatakan sama ada dari sudut keumuman lafaz maupun pada makna. Hal ini demikian kerana ia mengakibatkan kemudaratan terhadap agama. So Syekh bagikan illah, sebab kenapa rokok ini haram. Ni illah dia, kerana ia mengakibatkan kemudaratan terhadap agama, tubuh badan dan harta seseorang itu, di mana salah satu daripada sebab musabab ini pun sudah memadai untuk mengatakan bahawa hukumnya haram. Apatah lagi kalau diambil kira ke semua sebab musabab tersebut. Kalau ambil kita kata illah, satu illah ni pun, sebab pengharaman rokok ni pun sebenarnya sudah cukup. Tak perlulah kita nak cari lagi dalil-dalil yang lain kan. Itu hanya mimbab kita tambahan. Baik, kemudian Syekh bahaskan tentang kemudaratannya terhadap agama. Adapun tentang kemudaratannya terhadap agama sesuatu itu, dalil tentang larangan dan keharamannya boleh dilihat dari beberapa sudut. Allah antaranya termasuk firman Allah Ta'ala, wa yuharrimu alaihimul khaba'itha, dan Allah mengharamkan ke atas mereka perkara-perkara yang jijik, perkara-perkara yang jijik. Baik, dalam surah Al-A'raf ayat 157. Baik, dan firman Allah Ta'ala, wala tulqu biaidikum ila tahlukati, dan janganlah sesekali kalian semua mencampakkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Janganlah sesekali kamu semua mencampakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Dan firman Allah Ta'ala, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, dan janganlah kamu semua berbunuh-bunuhan, ataupun janganlah kamu membunuh sesama sendiri atau membunuh diri kamu, kerana sesungguhnya Allah sentiasa mengasihani kamu. Baik, macam mana kita tahu rokok ni khaba'ith? Macam mana kita boleh macam mana kita boleh tahu rokok ni termasuk daripada al-khabith, khaba'ith? Jijik, benda yang jijik. Macam mana? So mudah aja, dia tak perlu perbahasan istilah lah apa benda kan, macam nak tahu takrifan rokok ni apa, bombastik ke apa benda punya ayat ke, tak perlu. Cukup je kita tahu dengan uruf. Baik, kita ambil contoh yang mudah lah. Contoh, ada tak mana-mana manusia atau mana-mana bapa ataupun ayah yang dia reda kalau anak dia yang baru lahir daripada perut ibunya, baru lahir bersalin anak tu, dia pergi merokok depan anak dia tu, sembuh asap? Ada tak? Jadi itu menunjukkan apa? Rokok tu benda yang jijik kan. Tak ada orang yang berakal, orang yang normal, bila anak dia lahir keluar daripada perut isteri dia, kemudian dia pergi isap rokok depan anak dia tu, ataupun pergi sembuh hambus isap rokok, asap rokok tu kat anak dia, tak kan? Menunjukkan hal tersebut adalah jijik kan. Kemudian kalau orang isap rokok, kalau dia ada anak kecil kan, hatta orang yang isap rokok pun dia takkan, kalau orang yang ada kehormatan, yang dia masih lagi ada iman, walaupun dia merokok, tapi dia takkan tergamak untuk merokok depan anak dia ataupun depan cucu dia ke. Dia akan cari tempat yang sembunyi. Itu dalil menunjukkan rokok ni benda yang jijik kan. Maksudnya benda tu pun simple kan. So maksudnya walaupun dia merokok, ada setengah orang dia merokok, tapi dia tetap dia tahu rokok ni boleh membahayakan kesihatan. So dia tahu, dia sayang anak dia sayang cucu dia. Dia kata biarlah aku rokok seorang-seorang. Dia pun pergi tempat yang jauh daripada pandangan kan. So sebab apa? Dia tahu benda tu jijik. Benda tu tak, kita kata orang takkan selesa bila kita kata bergelumang dengan asap rokok. Itu dalil menunjukkan rokok itu adalah termasuk daripada al-khaba'ith, termasuk daripada benda yang jijik, benda yang kita kata yang tidak kita kata yang tidak ada faedahnya, al-khaba'ith, yang menjijikkan, yang kita kata yang buruk. Kerana mana ada kita jumpa orang yang normal macam tadi kan, kita ambil contoh yang mana dia
misal kita bagi contoh yang lain, orang yang sakit kan, kita pergi ziarah dia, kita merokok depan dia, siap-siap buat lagi kan, buat macam-macam depan dia, asap pula kena dia, sudah tentu tak berlaku kan. Kenapa? Kerana kita tahu, kerana benda tu adalah secara urufnya, secara adatnya, dia adalah benda yang manusia kita kata mustaqbathah, yakni mustaqbahah wal mustaqbathah, yakni manusia merasa jijik dengan benda tu kan, sebab bau dia pun mengganggu kan. Sebab tu kalau kita tengok ada setengah orang bila dia isap rokok, maksudnya dia akan sembuh perfume kan, so supaya apa, hilang bau rokok tu kan. Baik, cuma sekarang ni dah ada vape pula kan, vape pula, tapi still kita kata benda tu mustaqbathah, orang takkan rasa selesa dengan adanya asap tu kan. Baik, itu menunjukkan dia termasuk dalam al-khaba'ith. Kemudian ayat yang kedua, Syekh membawakan ayat, itulah larangan kita membunuh ataupun mencampakkan diri kita ke dalam kebinasaan. Baik, asalnya ayat ini menjelaskan tentang apa? Tentang kebinasaan di sini, itulah kebakhilan, iaitu tidak mahu menginfakkan harta benda pada benda yang pada jalan Allah ataupun pada perkara yang bermanfaat. Asal siap ayat itu kan, dalam surah Al-Baqarah ayat 195. Tetapi ayat ni macam Syekh kata tadi, diambil berdasarkan keumuman. Maksudnya walaupun ayat ini berkenaan dengan kebakhilan, maksudnya Allah Ta'ala larang kita ni bersikap bakhil dan bersikap kedekut, tangkai jering, maksudnya tak berbagi, tak berkongsi rezeki yang Allah Ta'ala bagi, kerana ia boleh membawa kepada kebinasaan. Maksudnya itu termasuk dalam kebinasaan. Baik, termasuklah juga perkara yang umum, termasuklah kita mencampakkan kebinasaan dalam erti kata kita merosakkan kesihatan kita, kita menimbulkan kemudaratan pada kesihatan kita, kesihatan badan kita, jantung kita dan sebagainya. Kemudian saya bawakan ayat yang berikutnya, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Allah larang kita membunuh diri kita sendiri, kerana Allah Ta'ala mengasihani dan merahmati kita. Melalui ayat-ayat ini dan juga ayat-ayat yang seumpamanya, Allah mengharamkan setiap yang jijik, khabith atau yang memudaratkan. Setiap yang jijik atau yang memudaratkan adalah tidak halal. Kejijikan dan kemudaratan dikenali dengan kesan-kesannya dan kerosakan yang terhasil akibatnya. Ada kerana di sana ada kenapa Syekh tafsilkan benda yang jijik ni memudaratkan. Jijik yang memudaratkan. Kenapa Syekh ikatkan dengan memudaratkan? Kerana di sana ada benda yang jijik yang tak memudaratkan. Contoh benda yang mustaqbathah ataupun mustaqbahah, yang kita rasa jijik lah, bagi setengah orang rasa jijik, tapi dia tak haram. Contoh macam apa? Contoh macam makan petai, makan jering, makan buah durian. Dia halal kan, dia halal, tapi bagi setengah orang dia jijik, dia tak suka bau dia tu kan. Bagi macam contoh bawang, macam Nabi SAW tak suka bawang. Dia benda yang mustaqbathah, dia benda yang jijik bagi Nabi SAW. Nabi tak suka kan, tapi dia tak haram. Sebab apa? Sebab dia tak mudaratkan, bahkan dia memberi faedah, dia ada faedah. Contoh macam Nabi SAW tak makan dab, tak makan biawak padang pasir. Dia bagi Nabi benda tu mustaqbathah bagi Nabi tak suka, tapi Nabi tak haramkan. Maksudnya dia halal, kerana dia mudarat, dia tak mudarat dan dia memberi manfaat pada orang lain. So sebab itu Syekh mendatangkan di sini yang khabith, yang memudarat atau yang memudaratkan. So datang di sini qaid memudaratkan, kerana di sana ada benda yang macam kita kan, ada orang dia tak suka durian, tapi durian halal kan, halal, boleh makan. Tapi bagi dia, bila dia tak suka, dia tak makan lah kan. Itu maksud dia. Tapi rokok ni dia tak macam tu. Rokok ni dia memang memudaratkan. Memang telah disepakati oleh pakar-pakar perubatan, memang dia memudaratkan. Baik, setiap yang jijik atau yang memudarat adalah tidak halal. Baik, rokok ini mengakibatkan banyak kerosakan dan kemudaratan yang mampu dicerap panca indera. Setiap orang mengetahuinya, terutamanya yang terjebak dengannya, tetapi kemahuan mereka untuk meninggalkannya tersangatlah lemah. Meskipun mereka menyadari kemudaratannya, hawa nafsu mereka lebih kuat menguasai mereka. Para ulama telah berkata diharamkan setiap makanan dan minuman yang mempunyai kemudaratan. Baik, jadi yang menjadi muskilahnya, ramai orang dia tahu kemudaratan rokok tetapi susah nak tinggalkan kerana ketagihan. Dan kerana itulah kita kata perkara itu tersebut kita fahamlah, ada orang yang memang dia dah lama kan, tetapi percayalah kita perlu berusaha, kita perlu berdoa minta taufik daripada Allah. Baik, untuk meninggalkan perkara yang haram. Antara kemudaratannya lagi terhadap agama seseorang adalah ia membuatkan ibadat dan pelaksanaan perintah Allah terasa berat baginya, terutamanya ibadat puasa.
Apa sahaja yang mengakibatkan seseorang hamba itu membenci kebaikan adalah sesuatu keburukan. Demikian juga rokok menggalakkan seseorang hamba itu untuk bergaul dengan orang-orang yang keji dan membiarkan dia berpaling daripada bermajlis dengan orang-orang yang baik, sebagaimana yang dapat disaksikan sekarang. Ini adalah salah satu kerugian yang sangat besar kerana ia mengakibatkan seseorang hamba itu bercampur dengan orang-orang jahat dan berpisah daripada orang-orang yang baik. Kesannya adalah memusuhi orang yang baik, benci dan mencela mereka serta berpaling daripada jalan kehidupan mereka. Apabila anak-anak muda dan remaja diuji dengan gejala ini, gugurlah mereka secara keseluruhan. Mereka akan masuki pintu-pintu amalan yang jelek. Rokok ialah petanda kebejahatan akhlak mereka. Pendek kata, ia pintu kepada begitu banyak kemudaratan, apatah lagi mudarat kandungan rokok itu sendiri. Maksudnya kebiasaan, kebiasaan yang merokok ni bukanlah orang-orang yang, maksudnya kita kata orang yang dikenali kebaikan, tetapi kebiasaannya adalah orang-orang yang kita kata yang tidak baik. Bukanlah kita kata tak menafikan ada di kalangan mereka yang merokok ni melakukan kebaikan dan sebagainya, tetapi kita kena faham bahawasanya hukum itu dilihat secara ghalibnya, secara kebiasaannya. Bukan kita kata menafikan ada di kalangan orang yang, ialah kita kata hawa nafsu dia. Contohnya ialah kita kata kerana merokok ni adalah dosa kan, dosa. Contoh, kita bagi contoh yang mudah. Ada orang Islam yang dia baik, dia solat 5 waktu, dia memberi nafkah kepada anak-anak dia, mendidik anak dia dengan baik, dan dia tak tinggal solat jemaah kan, dia bersedekah dan sebagainya. Tapi dia kurang kat mana, dia teruji dengan isap rokok katakan. Kadang-kadang ada di kalangan mereka yang mereka yang banyak kebaikan dan sebagainya, tapi dia diuji kat sini diuji oleh Allah. Baik, jadi kita kata adalah perkara-perkara yang berbeza pada setiap orang itu, tetapi kita ambil pada hukum yang secara ghalibnya, secara aghlab, secara kebiasaannya. Baik, rokok ialah petanda kebejahatan akhlak, kata Syekh kan. Pendek kata, ia pintu kepada begitu banyak kemudaratan, apatah lagi mudarat kandungan rokok itu sendiri. Baik, kemudaratannya terhadap tubuh badan. Adapun kemudaratannya terhadap tubuh badan, ia sangatlah banyak. Rokok melemahkan kekuatan badan dan daya penglihatan. Ia meresap masuk ke seluruh badan dan urat saraf, lalu melemahkan kekuatan badan serta menghalangnya daripada memanfaatkan nutrisi sepenuhnya. Apabila dua perkara ini bergabung, semakin besar bahaya dan bala yang menimpa. Baik, ini anda tak mahu nak ulas panjang lah, kita bukan doktor, tetapi itulah yang disebutkan oleh pengamal-pengamal perubatan yang dinukilkan oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Rokok juga melemahkan jantung, mengganggu sistem saraf serta menghilangkan selera makan. Ia juga mengakibatkan batuk dan sesama teruk yang berkemungkinan akan mengakibatkan seseorang itu tercekik dan sesak nafas. Bukan sedikit mangsa yang terkorban dan terseksa akibat penyakit ini. Baik, bukan sedikit juga para doktor berkelayakan yang memutuskan bahawa merokok adalah faktor terbesar untuk menghidapi penyakit-penyakit pulmonari seperti penyakit batuk kering dan yang seumpamanya, penyakit kronik lah. Ia juga dilihat memberikan kesan penyakit kanser dan memberikan kesan penyakit kanser, dan inilah penyakit yang paling bahaya dan sukar disembuhkan. Amat menghairankan bagi seseorang yang berakal dan berkeinginan untuk memelihara kesihatannya, namun masih berterusan merokok, sedangkan dia menyaksikan sendiri semua bahaya rokok atau sebahagiannya. Berapa ramai orang yang binasa tubuh mereka atau lebih lagi gara-gara merokok. Berapa banyak penyakit yang asalnya tidak berbahaya akhirnya berkembang menjadi penyakit yang sukar dirawat oleh para doktor. Berapa ramai orang yang mengalami kemerosotan kesihatan dengan pantas akibat rokok. Yang menghairankan lagi adalah ramai orang mengikuti nasihat para doktor pada perkara yang kurang mudaratnya daripada isu kemudaratan rokok ini. Jadi bagaimana mereka mengambil mudah terhadap perkara yang sangat bahaya ini? Maksudnya nak dibandingkan dengan penyakit-penyakit yang lain, rokok ini adalah satu pintu yang boleh membawa kepada kemudaratan yang lebih, penyakit-penyakit yang kronik dan sebagainya. Sudah tentu disebabkan kehendak diri insan yang dikuasai oleh hawa nafsunya, kelemahan iradatnya untuk menangani nafsu tersebut, serta sikapnya yang mendahulukan adat kebiasaan ke atas perkara yang diketahui mudaratnya. Jangan hairan melihat ramai doktor yang merokok sedangkan mereka mengakui sendiri bahaya rokok dari sudut kesihatan. So ini biasalah kan, biasa orang tahu tapi dia still nak buat. Itulah juga kita tengok ada berapa ramai orang yang dia tahu rokok itu haram, dia tahu dalil-dalil tapi dia still rokok. Kenapa? Kerana hawa nafsu, kerana susah nak tinggalkan. Baik, ini kerana adat kebiasaan seseorang akan menguasai akal dan keinginannya untuk tidak merokok, walaupun acap kali atau ada kalanya dia mengalami kemudaratan tersebut ketika dia merokok. Baru sedikit sahaja isyarat yang kami berikan tentang kesan bahaya merokok ini. Di samping itu, ia turut
mengakibatkan mulut, bibir dan lidah menjadi hitam. Selain menyebabkan gigi cepat rosak dan reput, ia juga mengakibatkan mulut, tekak dan esofagus menjadi daging yang gugur seolah-olah terbakar. Selain menyebabkan banyak penyakit radang. Kalau seseorang itu mengkaji tentang kemudaratannya, pasti dia akan jumpa lebih banyak daripada apa yang telah kami jelaskan. Baik, kemudian kemudaratan yang berikutnya, kemudaratannya terhadap harta benda. Adapun kemudaratannya terhadap harta benda telah sahihlah diriwayatkan sebuah hadis dari Nabi SAW, annahu naha an ida'atil mal. Bahwasanya Nabi SAW melarang daripada perbuatan mensia-siakan harta benda. Mensia-siakan harta benda. Maksud mensia-siakan harta benda ni antaranya adalah menghamburkan wang dan harta benda pada perkara yang tidak memberi manfaat, sama ada manfaat duniawi atau manfaat ukhrawi. Baik, apa lagi yang lebih membazir daripada membakar harta dengan rokok yang tidak langsung memberi khasiat dan memuaskan kelaparan, serta tidak memberikan manfaat dalam apa-apa aspek sekalipun. La yusminu wala yughni minhu ju'. Tak menggemukkan dan tak menghilangkan kelaparan, serta tidak memberikan manfaat dalam apa-apa aspek sekalipun. Bahkan ramai yang ketagihan rokok sanggup di sini berhutang dengan banyak untuk merokok. Bahkan boleh jadi ada yang meninggalkan kewajipan mengeluarkan nafkah yang wajib. Ini satu kesesatan dan kemudaratan yang besar. Membelanjakan harta dalam hal yang tidak bermanfaat adalah dilarang sama sekali. Lalu bagaimana jika seseorang itu berbelanja dalam hal yang sudah dipastikan kemudaratannya? Memandangkan rokok ini memudaratkan agama, tubuh badan dan harta, maka perniagaannya juga diharamkan, dan ia adalah perniagaan yang sia-sia, tidak menguntungkan. Walaupun diuntung di dunia, tapi sebenarnya dia tak dapat bahagian di akhirat. Orang ramai telah menyaksikan bahawa mereka yang terlibat dalam perniagaan rokok ini, walaupun pada awalnya mereka diistidraj dan menjana keuntungan daripadanya, tetapi akhirnya mereka mengalami kerugian dan akibat yang buruk. Bagi rakyat Najd, segala puji bagi Allah, kesemua ulama mereka telah sepakat akan pengharamannya. Orang-orang awam haruslah mengikuti para ulama. Tidak boleh sama sekali bagi mereka untuk mengikuti hawa nafsu mereka sendiri, memutabalikkan makna, yakni fatwa para ulama, dan memberikan alasan bahawa ada ulama dari negeri lain yang menghalalkannya dan tidak mengharamkannya. Takwilan orang awam dalam hal ini tidak diberikan dengan ijma' para ulama. Orang-orang awam haruslah mengikuti ulama-ulama mereka, bukannya bebas daripada para ulama. Dilarang sama sekali orang-orang awam mengabaikan fatwa-fatwa ulama mereka. Inilah kewajipan mereka, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka dengan itu kamu bertanyalah kepada para ulama jika kamu tidak mengetahui. Takwilan rosak yang meniti di lisan sebahagian orang awam kerana mengikuti hawa nafsu, bukannya mengikuti kebenaran dan petunjuk ini, amatlah serupa dengan kata-kata sebahagian mereka. Ada sebahagian ulama di negeri lain yang tidak mewajibkan tumakninah dalam solat, maka janganlah kalian ingkari kami yang mahu mengikuti mereka. Atau ada ulama yang membolehkan riba al-fadl, maka bolehlah kami ikuti mereka. Atau ada ulama yang tidak mengharamkan makan burung yang berkuku cakar, jadi bolehlah kami ikut mereka. Kalaulah dibuka pintu ini, maka terbuka luaslah kepada orang ramai keburukan yang besar, sekaligus menyebabkan keruntuhan agama orang-orang awam ini. Semua orang tahu bahawa mencari-cari dan mengikut pendapat-pendapat ulama yang menyalahi dalil-dalil syar'i dan fatwa-fatwa para alim adalah satu perkara yang tidak halal dan tidak dibolehkan. Maksudnya tatabbu' ar-rukhas ataupun tatabbu' ar-rukhas, yakni mencari-cari rukhsah ataupun ketergelinciran ulama di dalam fatwa mereka, lalu diangkat dan dijadikan sebagai fatwa ataupun diangkat sebagai hukum yang seakan-akan adalah hukum yang membatalkan fatwa-fatwa yang lebih sahih yang menepati dalil. Baik, itu adalah perkara yang haram, tatabbu' ar-rukhas. Baik, dan kita lihat hari ni ramailah ada yang macam-macam lah fashionnya. Ada yang kata rokok ni karamah wali lah, termasuk karamah wali-wali yang isap rokok lah, apalah macam-macam. Kalau kita tengok dalam YouTube tu macam-macam jenis-jenis pok-pok yang pelik-pelik ni, yang mereka cuba nak menjustifikasikan perbuatan mereka dengan memberikan alasan-alasan yang kadang-kadang sangat-sangat menyedihkan. Dan kadang-kadang mereka buat pula hadis-hadis yang palsu pula. Ada satu hadis tu mereka kata kononnya Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh pula merokok. Na'udzubillah, nasallallahu alaihi wasallam. Ini satu bentuk pendustaan ke atas nama Nabi. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nabi mengancam orang yang berdusta atas nama baginda sallallahu alaihi wasallam dengan sengaja ataupun dengan tidak, dengan apa kita kata dengan sengaja tadi, maka diancam mereka ini dengan tempat duduk di dalam neraka. Maksudnya ancaman yang berat, haram hukumnya kita membuat hadis-hadis palsu, apatah lagi membuat hadis palsu untuk menghalalkan apa yang haram. Baik, timbangan kebenaran adalah apa yang terbukti daripada usulul syara',
usul syar'i dan kaedah-kaedahnya, dan memang telah terbukti haramnya merokok. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kerosakan dan mudarat yang diakibatkannya. Setiap perkara yang membawa kemudaratan pada seseorang hamba itu pada agamanya, tubuh badannya atau hartanya serta tidak mempunyai manfaat, maka hukumnya haram. Apatah lagi jika segala kerosakan ini berkumpul dan bermacam ragam. Bukankah dari sudut agama, logik, akal dan perubatan ia sepatutnya ditinggalkan, diberi peringatan akannya serta dinasihati mereka yang mahu menerima nasihat. Wajib bagi mereka yang inginkan kebaikan bagi dirinya serta ada kesedaran terhadap nilai diri untuk bertaubat kepada Allah daripada perbuatan merokok tersebut, serta berazam dengan bersungguh-sungguh disertai dengan memohon bantuan daripada Allah tanpa berbolak-balik ataupun lemah semangat lagi. Sesiapa yang melakukan sedemikian, Allah akan membantunya meninggalkan rokok serta memudahkannya untuk mencapai keinginannya. Antara pendorong yang dapat membantunya adalah dia mengetahui bahawa sesiapa yang meninggalkan sesuatu kerana Allah, dia akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Ini memang apa? Janji Allah. Allah bila Allah Taala man taraka syai'an lillah awadallahu lahu mimma khaira minhu atau kama qala. Iaitulah apa? Itulah perkataan, ada disebutkan sebahagian perkataan dari sahabat Nabi ataupun dinukilkan daripada maknanya daripada salafus salih, dan maknanya itu benarlah. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu kerana Allah, maka Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bagi dia jalan keluar. Allah akan bagi jalan keluar, dan Allah akan bagi rezeki kepadanya dari tanpa dia dapat sangka-sangka daripada mana datang rezeki tersebut, dan cukup bagi dia. Baik, sebagaimana ganjaran untuk ketaatan yang payah adalah lebih besar daripada yang tidak payah, sama ada juga ganjaran orang yang meninggalkan sesuatu dosa yang susah untuk tinggal, besar ganjaran dan pahala. Maksudnya kalau seorang perokok, beliau berazam, seorang perokok itu dia berazam untuk meninggalkan rokok, dia tak apa, kita kata step by step. Kalau maksudnya mengikut nasihat pakar perubatan dan orang-orang yang ada pengalaman bagaimana nak quit daripada rokok ni, bagaimana nak membebaskan diri daripada ketagihan rokok ni, macam-macam lah kaedah yang dibahaskan oleh para pengkaji dan para pakar-pakar perubatan dan sebagainya. Bolehlah kita cari macam mana kan, ambil nasihat daripada mereka. Kalau tak mampu yang ketagihan yang tahap kita kata kronik ni, mungkinlah dibataskan daripada banyak dikurangkan sedikit demi sedikit. Dan istiqamah itu yang paling penting. Yang paling penting sekali doa. Yang paling penting sekali doa, minta supaya Allah Taala bantu untuk meninggalkan perbuatan merokok tersebut. Dan itu antara kita kata apa yang disebutkan oleh Syekh. Justru sesiapa yang diberi taufik dan bantuan oleh Allah untuk meninggalkan rokok, maka dia hanya akan menghadapi kesusahan pada fasa yang awal sahaja. Kemudian kesusahan tersebut akan hilang sedikit demi sedikit sehinggalah Allah menyempurnakan nikmatnya ke atas hamba-hambanya itu. Lalu dia bergembira dengan limpah kurnia bantuan serta penjagaan Allah terhadapnya. Seterusnya dia juga menginginkan kebaikan buat saudara seagamanya yang lain, sebagaimana dia mahukan kebaikan buat dirinya sendiri. Dan hidayah taufik itu hanya terletak di tangan Allah. Sesiapa yang mengenal Allah jauh dari sudut hatinya pasti akan mengikhlaskan niat untuk menuntut apa yang ada di sisinya. Dengan melaksanakan suruhan dan meninggalkan tegahan, Allah akan memudahkan baginya kesenangan dan menjauhkannya daripada kesusahan serta memudahkan baginya jalan-jalan kebaikan secara keseluruhannya. Akhir kata, kita memohon kepada Allah agar Allah memimpin kita kepada kebaikan serta memelihara kita daripada kejahatan. Sesungguhnya dialah yang maha dermawan lagi maha pemurah serta maha belas kasih lagi maha penyayang. Abdul Rahman ibn Nasir As-Sa'di, Rabiul Awal 1376 Hijrah. Baik, jadi selesailah tamat risalah kita ini. Baik, kesimpulannya di sini Syekh memberikan nasihat dan juga bimbingan dan juga dorongan kepada sahabat-sahabat ataupun saudara-saudara ahli keluarga kita yang terjebak di dalam merokok ini, supaya mereka bertakwa kepada Allah. Gunakan kesempatan di dalam bulan Ramadan ini untuk berhenti merokok. Mohonlah kepada Allah taufik, mintalah bantuan daripada Allah, kerana Allah sahajalah yang dapat membantu untuk kita menjauhi perkara yang dilarang. Baik, anda nak suka untuk tutup kisah yang disebutkan oleh para ulama. Anda tak ingat dah anda baca dekat mana, anda tak ingat, tapi anda baca satu kisah di mana ada seorang lelaki ni, beliau merokok, beliau ketagihan dalam merokok. Kemudian
dia telah menghabiskan ribuan ringgit dengan macam-macam lah kaedahnya, dengan makan ni lah, makan apa benda lah, ubat ni lah, apa benda macam-macam. Tetapi dia still ketagih rokok. Dia tak boleh, dia tak boleh. Macam-macam dia cuba buat, tetapi akhir sekali Allah Ta'ala tak jadikan usaha dia yang dia habis duit ringgit banyak tu untuk hilang. Tetapi dikatakan suatu hari dia tak salah pergi ke umrah ataupun haji, ataupun dia ada di dalam keadaan di bulan yang mulia lah, ataupun di tempat yang mulia, lebih kurang macam itulah, sama ada dalam bulan Ramadan ataupun dia pergi haji atau umrah, dia ataupun yang anda ingat tak salahnya dia satu hari dia isap rokok, kemudian dia sebatang rokok tu, dia tengok rokok tu, kemungkinan Allah Ta'ala nak bagi dia taufik ketika itu, dalam keadaan yang dengan bersahaja kan, dia tengok sebatang rokok di tangan dia tu. Kemudian dia kata apa? Dia kata dengan ungkapan daripada lubuk hati dia yang ikhlas. Maksudnya dia ungkap tu dengan keikhlasan hati dia. Dia kata apa? Dia kata, ini aku minta lah Allah Ta'ala jadikan ni rokok yang last aku. Semoga Allah Ta'ala jadikan rokok yang ada di tangan aku, sebatang rokok yang aku tengah hisap ni, yang tak habis lagi ni, adalah rokok yang terakhir aku hisap. Sebab datang daripada keikhlasan dia. Lalu memang Allah mustajabkan doa dia. Allah mustajabkan doa dia. Dia kata apa? Memang betul Allah Ta'ala jadikan rokok yang terakhir yang dia pegang tu adalah rokok yang terakhir dia hisap. Dan Allah Ta'ala bantu dia setelah ungkapan dia itu. Itu doa lah, doa daripada hati yang ikhlas. Allah bantu dia memang. Selepas itu dia berhenti terus rokok. Simple, subhanallah. Tak perlu, maksudnya sebelum ni dia susah pergi bengkel ni lah macam-macam, tetapi akhir sekali dengan semudah itu, dengan doa, dengan berkat doa. Sedangkan dia tengah isap rokok, baru tengah isap rokok lagi, dia ungkapkan doa yang datang dari keikhlasan lubuk hati dia. Lalu Allah bagi taufik kepada dia. Memang dia kata mustajab doa dia tu, walhal dia masih lagi pegang rokok, masih lagi duk isap rokok. Subhanallah. Sebab itu jangan kita abaikan doa, jangan kita remehkan kesan taksir doa ini. Berdoalah kepada Allah dalam setiap masa, dalam setiap keadaan, dan juga dengan penuh keikhlasan. Allah akan mustajabkan doa kita. So itu antara kisah yang menarik lah, menunjukkan apa yang terakhir, rokok yang batang terakhir itu memang Allah Ta'ala mustajabkan, dia memang tinggal terus rokok selepas itu. Baik, jadi ini satu kisah yang kita kata mungkinlah boleh membantu sahabat-sahabat kita, dan juga mereka yang teruji dan diuji oleh Allah dengan rokok ini. Dan bagi sahabat-sahabat mereka yang tidak merokok, nasihatlah mereka dengan baik, maksudnya berikan bimbingan, dan juga kita kata nasihat dengan nasihat yang baik, supaya berdoalah kepada Allah SWT supaya Allah Ta'ala memberikan taufiknya untuk kita meninggalkan perkara yang dilarang, lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan yang mulia ini. Baik, anda rasa cukup setakat itu. Semoga apa yang kita sampaikan ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.